Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Madam. Okey, baik. Jadi semua jelas dengarkan suara saya? Dengar? Dengar, Okey. Madam, dengar. Dengar. Okey, baik. Okey, jadi sebelum kita mulakan kelas pada hari ini, kita akan mulakan dengan bacaan doa. Jadi saya nak mempersilakan wakil kelas iaitu Daniel Iman. Daniel Iman dah masuk ke belum? Ada, Madam, ada. Okey. Jadi saya mempersilakan Daniel Iman untuk mengetuai bacaan doa pada petang ini. Dipersilakan. Nampak, Madam? Nampak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khaza'ini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la sahlan illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alal hazana idza syi'ta sahla. Allahumma inni as'aluka ya mudzakkirul khair wa fa'ilahu wal amir bihi dzakkirni ma ansanihi syaitan. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni astaudi'uka ma 'amiltani farudhu ilayya 'inda hajati ilaih wa la tansani ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna du'aana innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin Nabi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Wallahu minkum minkum taqabbalan karim. Amin. Terima kasih diucapkan kepada Daniel Iman. Okey, jadi apa khabar semua hari ni? Kalau kat kampus Pasir Gudang hari ni tengah hujan ni. Macam mana kat tempat anda? Adakah masih hujan? Line internet okey tak semua? Mendung, Madam. Hujan? Mendung, Madam. Mendung. Jadinya harap jangan yang tidur pula petang-petang hujan-hujan ni kan. Okey, kita akan ada satu sesi perkongsian yang akan disampaikan oleh Pustakawan Kanan dari PTDI dan kemudian kita akan teruskan dengan presentation daripada kelas A dan juga kelas B. Jadi saya harap para pelajar dapat bersedia dan juga catat info-info penting yang akan disampaikan oleh Cik Nur Azilia, Pustakawan Kanan PTDI berkaitan perkongsian yang sangat bermanfaat untuk anda semua. Jadi saya mempersilakan Cik Nur Azilia untuk berkongsi dengan para pelajar pada petang ini. Dipersilakan. Terima kasih pada Puan Aina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Okey. Saya rasa antara kamu semua ini pernah pergi kelas saya. Kalau kata pernah, buat reaction sikit kata tanya good. Ada pernah tak antara ramai-ramai ni? Kita ada berapa orang sekarang ni? Kita ada lebih kurang dalam 48 orang ramai. 47 orang. Ada pernah pergi tak? For reaction? Macam tak pernah je. Saya rasa saya dah mengajar FKK. FKK kita dah settle. Tapi sekarang ni yang fakulti lain ni. Untuk FPP pun kita dah settle kita dah jumpa semua. Sekarang ni tinggal FKM, FKE dengan FKA je. Amboi korang. Okay, tak apa. Tak kenal maka tak cinta. Jadi saya kena kenalkan diri saya yang comel dan jelita ini. Nama saya Nur Azilia binti Muhammad Azhar. Boleh panggil saya Cik Aziz. Saya pustakawan kamu. So maksudnya, jika kamu ada masalah, carilah saya. Jika kamu nak bertanya mengenai library, carilah saya. Tapi jangan kata kamu putus cinta cari saya pula. Kalau putus cinta, carilah Puan Su dengan Puan Aina. Jangan cari saya. Saya tak nak dengar cerita putus cinta itu. Tapi, kalaulah kamu memerlukan bahan-bahan di library, tak kiralah sama ada bahan itu secara maya, elektronik ataupun secara terus, kamu nak pinjam buku secara tak ada masalah. Carilah saya. So, saya ni nak belagak lah, tapi kata bukannya tak nak belagak, tapi nak kena belagak jugalah kan. Sebab kalau saya tak belagak, macam siapa nak belagak juga. Kamu nampak tak di skrin kamu, kami ada, tu dia, PTDI Johor punya Facebook. Ada nampak? Okey?
Okey, kita ada Twitter, kita ada FB, kita ada Telegram, kita ada Snapchat dia. Ni apa gambar lupa pula. So, sambil-sambil ni buka komputer, buka anda punya phone, join lah. Cuma bukan nak kata lah, saya kena belagak juga. Join Twitter dengan Telegram je. FB. Itu kami jaga. Kalau Telegram saya jaga terus. So join ni Telegram je. Jadi maklumat-maklumat terkini ke apa kami akan terus blast di Telegram. Macam itu. Tapi kalau kamu nak news yang macam bigar sikit, news yang untuk fun, kamu boleh join kita punya FB. Ya Allah ya Tuhanku, sebentar dekat kaki saya ni ada makhluk asing ni, nampak? Dia tengah memanjat. Sakit pula kakiku. Nampak ni? Nama kita Jacking. Okey, kejap. Nak campak dia kat belakang. Okey. Sakit pula kakiku. Okey, so sekarang ini apa saya nak ajar? Okey, saya nak memperkenalkan kepada anda apakah itu PTDI. Okey, siapa yang tak tahu atau siapa yang ada kat rumah, nama PTDI stand for Perpustakaan Tun Dr. Ismail. Di mana kami mempunyai satu bangunan yang gah 3 tingkat terletak di tengah-tengah kita punya terletak di tengah-tengah ataupun di awal lah. Kamu akan lihat library ini, PTDI ini akan nampak semuanya fakulti kamu. So dekat fakulti memang tengah-tengah. Bolehlah datang, kalau kata boleh masuk nanti, bolehlah datang. Tapi sesiapa yang dah masuk, datanglah, jangan tak datang. Pinjamlah buku ke jangan tak pinjam. Okey, untuk hari ini saya akan ajar kamu mengenai website kita dan saya juga akan mengenalkan kamu mengenai exam paper. Apa tu exam paper? Nanti saya ajar. Dan saya juga akan memperkenalkan kamu mengenai e-book. Dan satu lagi yang paling penting, e-journal. Yang ni untuk cari assignment, untuk cari jurnal ataupun artikel berimah, dengar saya punya cakap. Cuma saya diberi hanya kesempatan 1 jam je. So kamu yang ada di luar sana, dengarlah, lihatlah. Okay. So sekarang ini apa yang kita perlu buat? Kalau senang je. Kamu buka pakcik Google. Okey, dah dapat pakcik Google. Kamu type PTDI Johor. Pastikan PTDI Johor. Janganlah nak suruh saya eja pula eja lah sendiri. Nampak kan? Okey, type PTDI Johor. Sebab apa saya cakap PTDI Johor? Okey, PTDI Johor adalah nama untuk Johor. So bila kamu dah masuk, kamu klik je yang UiTM Johor Library ini. Okey, kamu terus masuk dapat macam ni. Okey, ini adalah portal ataupun website library. Okey, kalaulah kata kamu jumpa perpustakaan Tun Abdul Razak, bukan kita punya. Walaupun itu adalah perpustakaan UiTM, tapi itu adalah tempat lain, UiTM lain. Dan kita stand for Perpustakaan Tun Dr. Ismail, kitalah saja PTDI Johor. Okey, paling simple. Okey, ini mukanya, kamu boleh scroll sampai atas sampai bawah. Okey, cuma saya nak cakapkan kepada kamu, sekiranya saya jawab terlampau cepat ataupun saya bercakap ini terlampau laju dan kamu kurang faham, kita juga ada MOOCs teaching, maksudnya kamu belajar menggunakan online je. Maklumlah kan dah biasa ODL di rumah, so dah biasa tengok kan. Tak biasa tengok kakak comel yang bercakap, so tak apalah. Kamu scroll ke bawah, kamu akan nampak online learning ini. So kamu boleh belajar cara untuk mencari institution repository, exam paper EQPS, e-book dan online database. Kamu boleh belajar sendiri. Tapi saya ada depan ni, dengarlah kataku. Okay, so apa yang perlu belajar? Apa yang kamu cakap tadi kan? Tapi saya cakap tadi, first kali saya akan cakap pasal exam paper. So apa itu exam paper? Senang je. Nampak depan mata ni, kamu klik our collection. Okay, bila kamu klik our collection, kamu scroll, okay, ini book, portal pencarian buku. Ada juga. Dan kamu tahu tak, kami ada perkhidmatan post buku terus ke rumah kamu. So, kamu ada kat rumah? No, tak kisah, no problem. Kami boleh hantar terus ke rumah kamu. Okey, tapi kamu kena isilah data-data yang diperlukan. Tapi sebabkan kita kurang masa, ini saya akan cakap pasal exam paper dulu. Ini adalah keperluan kamu. Kamu scroll ke bawah, nampak tak exam paper? Of course, klik je exam paper. Kamu boleh masuk. Nampak tak sign in with Google?
Okay, sign in with Google ini maksudnya kamu perlu daftar menggunakan email Gmail UiTM. Mudah saja, sign in. So macam saya dah ada, klik je. So kalau yang pakai handphone tu pun boleh klik benda yang sama. Kamu dah kena remember password. So memang boleh terus klik. Okay, yang ini dia. Kalau kamu buka, kamu akan nampak satu kawasan yang di mana semuanya mengenai perpustakaan ada di sini. Tapi jangan bandingkan saya dengan kamu. Kamu nampak saya ni memanglah banyak sikit. Maklumlah, ini kan kerja saya. Ada juga kerja-kerja yang kamu tak perlu tahu. Okay, so sekarang ni kamu nampak tak exam paper version 2? Nampak Dah version 2 dah, sekarang kamu tekan je. Okay, ini dia portal ataupun muka pertama dia. Apa yang kamu perlu buat? Okay, kamu boleh buat sama ada quick search exam paper ataupun saya suggest pergi ke search kat sebelah kiri ini. Kamu mudah saja. Okay, macam contoh yang ada kat depan ni, saya pernah mengajar. So, course code ini, kamu letakkan kod subjek yang ada final. Jangan pula nanti kamu kira cakap saya, Cik Aziz, saya punya subjek apa ni? HPD. Kan HPD 121 ke 111 ke? HPD 119 tak ada lah. HPD 119 tak ada pun. Dia punya kertas agak-agak lah weh. Ada final ke? Biasa yang 1 jam kredit Biasa yang 1 jam kredit tu tak ada final. Ya, betul. Jadi janganlah tiba-tiba koma ni tanya yang bukan-bukan. Bukan nak kata, kadang-kadang ada juga nak tanya yang bukan-bukan. Saya ni tak tahulah subjek kamu apa yang ada final ke tak. Buka balik syllabus tu. Mesti ada. So, kamu type course code itu, mudah saja. Type course code, lepas tu year ni. Year ni kamu boleh pilih tahun mana yang kamu suka. Okay, saya punya tips. Kebanyakan kertas ataupun soalan dalam kertas peperiksaan ini berulang-ulang. Pensyarah pun manusia biasa, betul tak? Dia pun ada malasnya. Jangan share kat siapa. Nanti kita orang cakap pula. Sebab apa? Saya cakap sebab apa? Kadang-kala dia boleh ambil kertas peperiksaan yang tahun ni tu dia bawa ke tahun ni. Dia ambil dulu bawa ke sini. Dan kalau kamu nak tahu, ada juga beberapa subjek fakulti itu tidak keluar kertas soalannya. Sebab dia kemungkinan dia ada 5 atau 10 set dan itulah yang akan berulang-ulang. Itu syok. Tapi tak biasa sebab tak ada kat sini kan. Tapi kertas soalan ataupun soalan dalam kertas peperiksaan ini akan berulang-ulang ikut pensyarah kamu. So kamu boleh pilih tahun. Okey, sesi ni kamu boleh pilih sesi 1 ke sesi 2. UiTM pengambilannya 2 kali setahun. Kena ingat 2 kali setahun. Lepas tu saya nak cakap dengan kamu ni. Jangan pula kamu tanya, Cik Aziz, kertas soalan peperiksaan SEM ni mana? Agak-agak lah. Ini kan past year. Kalau SEM ni dah keluar, bijaksanalah kita semua. Semua dapat A++++. Tapi bukan nak kata, ada juga yang tak boleh dapat A. Malas. Nak cari pun malas. So, betul. Actually tadi puan Cik Aziz cakap yang lecturer malam bukan malas tau. Sebab semua universiti, bukan UiTM je, semua universiti, kalau awak tanya bonda yang belajar NRD universiti ni pun, sebenarnya semua universiti memang begitu. Kertas question dia akan berulang-ulang. Sebab setiap dia begitu. Mungkin tukar nama lah. Hari ni nama Aziz, esok nama Zainah. Betul. Jadi kalau dah rujuk past year question tu, saya percaya you all boleh score paper tu, boleh score A. Betul. Bukan UiTM je, semua universiti. Kalau tanya sini, kita ada Kak Lin kan, Kak Lin UTM. Kalau saya belajar UTM benda yang sama. Memang kita tengok keluar skor kena ni maksudnya. Betul tak? Kan Lin? Kak Lin kita ada. Soalan kita memang berulang-ulang. Walaupun kita from NRD University. So jangan ingat UiTM je. So katakanlah nak cari dari subjek yang dia final. Yang saya contoh ni ada FIN 242. Okay. Kita kan jenis yang malas kan, nak klik-klik je kan. Tak payahlah letak tak payahlah letak sesi, tekan je search. Dapat semua. So, apa yang dibagi adalah yang paling latest which is 2021 ini
Dan yang paling lama adalah pada tahun 2014. Tu dia, kau dia bagi banyak, nak tengok ke tak? Senang je. Kamu kalau kata kamu nak tengok, kamu boleh view PDF. Kamu tengoklah ini dia lah kertas soalannya. Oh, inilah dia. Contoh-contoh je. Ataupun kamu boleh terus download. Terus download, nanti kamu terus save, nanti kamu teruslah buka. Ini dia lah contoh kertas soalan. Ni daripada YouFuture. So maksudnya ini adalah kertas online. Online yang pensyarah kamu letak dekat YouFuture. Bukannya yang macam yang biasa punya kita akan letak platform yang face to face kan. Okay. Ini adalah kertas soalan yang semua. Tapi kan kalau kamu tanya saya, saya tengok apa? Saya nampak nombor-nombor RM je. Inilah dia nak cerita. Ini adalah koleksi kertas peperiksaan. Kat sini koleksi kertas peperiksaan. Diulangi koleksi kertas peperiksaan. Mana ada jawapan? Jangan tiba-tiba nanti kamu letak. Cik Aziz, jawapannya mana? Buat lu. Cari sendirilah. Subjek ni pun saya tak belajar, kamu tanya saya. Kalau kamu tengok yang ni, saya tengoklah. Okey, saya dapat cash, dapat ni. Tiba-tiba pula MAT. MAT 245 ke 24 berapa tu? Tanya soalan. Lepas tu kamu tahu tak saya dapat, kalau kata saya nampak apa? Please answer all question below. Yang tu saya faham lah. Yang lain tu, dia kasih gambar rajah lah, gambar tu lah. Aku dapat gambar rajah je lah, tak dapat lain pun. Okey? Jangan tanya jawapan. Pergi tanya pensyarah kamu jawapannya. Okey? Sekiranya kamu dalam satu kelas, exam paper ni banyak kan? Okey, seorang minta jawab satu soalan. Okay, bila dah jawab satu soalan, satu kertas soalan ini, share lah antara kamu, tak perlu print, buat kat PDF, terus type kat situ. Dan satu lagi, sekiranya kertas peperiksaan ini perlu hafal, pastikan jawapan yang diberikan itu betul. Sebab pernah ketika, bila dah berkongsi macam ini, seorang yang buat tu salah, satu kelas salah. Itu boleh jadi ketawa, okey? Simple je sebenarnya. Okey, kalau kamu nampak, belah kiri ini, paling ada list of exam paper. Kalau kamu buka, dia dah dikumpulkan untuk kamu. So, list of exam paper yang ada, memang dah ada untuk kamu. Dia akan bagi. Macam saya akan dapat semua. Sebab itu adalah saya punya ni lah. Saya boleh pergi, melebihi fakulti yang ada. So, tak ada masalah untuk saya cuma. Kalau kamu, dia ada di tepi tu, kamu boleh tengok. Okey, kamu dah dapat kamu punya kod tu, kamu tekan dekat search mula untuk cari. Mudah sahaja. Okey, ada soalan sebelum saya tukar ke lain? Ada soalan? Tak ada, madam. Okey, good job. Siapa yang menjawab tu? Okey, kalau tak ada soalan, buatlah reaction okey ke tak. Okey, come on. Sekarang ni buat macam ni ke dekat ni? Love. Okay, thank you Puan Su. I love you too. Okay, thank you Puan Aina. Come on lah. Okay. Ni habis untuk exam paper. Mudah kan? Mudah Okay, sekarang ini apa yang nak pergi? Kau banyak Saya baru sentuh 1/100 kot daripada apa yang ada. So sekarang ini kita pergi ke e-book pula. Siapa yang berada di rumah, kasihan ya. Pertama sekali saya kena berasa kasihan kepada kamu yang berada di rumah. Dan keduanya saya akan ketawakan kamu tapi tak baiklah pula. Kan? Tapi tak apalah. Saya berasa tu je. So sekarang ini kita ada collection e-book di mana kamu boleh akses di mana-mana pada bila-bila masa. Dengan menggunakan internet. Kalau tak ada internet semua tak jadi. Jangan pula kata nak rasa bila-bila tu tapi tak ada internet. Okeylah. Mesti ada internet. So e-book. Apa pula e-book ni? Katalah kamu ada tajuk. Kita nak ambil tajuk apa? Okey. Kita ambil tajuk si Min lah. Ada budak FKA ke? Ada? Okey, emoji sikit pelajar FKA. Letak thumb up. Dekat FKA? Ada. Ada. Tak ada lagi. Mana? Letak thumb up. FKA. Katalah kamu ada tajuk si Min. Kamu nak cari pasal si Min. Okey, bila kamu type je si Min, dia akan bagi tajuk yang kata lebih kurang lah. Tapi terpulang pada kamu. Tapi kalau kamu tengok-tengok ni, kadang-kadang tu tak kena pun kan. Tekan je dah fine.
Ini satu contohnya saya akan bagi. Kalau laju cakap okey, katalah saya ada simen, saya nak cek simen. Okey, dah dapat ini ada 39 je buku mengenai simen. Tapi adakah 39 buku ini saya akan pakai? Tak mungkin Tantah dalam 39 buku ni 1-2 je yang kena, lain tak. So kalau kata nak tahu betul ke tak, kamu tekanlah more. Okey, bila kamu tekan more ini, dia akan bagi suggestion. Adakah ini subjek-subjek yang kamu nak di bawah simen itu. Kalau kamu tengok, kita ada building material ada 4. So, simen berkaitan dengan building material, boleh berkaitan dengan konkrit, boleh berkaitan dengan construction. So, kita ambil lah yang banyak dulu ataupun building construction ada 4 juga kan. Kita ambil je lah dulu building material sebab of course lah simen ni building material kan. So, kita boleh tekan more je lagi kalau nak tapi setakat 4 kan. Scroll je lah ke bawah, jangan malas sangat. Ya Allah, So kamu boleh scroll ke bawah, scroll bawah. Ya Allah, ada rupanya tantah yes, sign of construction material. Kita buka, klik je. So bila dah klik, kamu tengok kat subjek. Adakah ini yang kamu mahukan? Ataupun hanya rekaan? Tapi kalau kata saya dah nampak building material, saya dapat material civil engineering semua material, of course lah ini dia. So klik je bawah ni, online access ataupun full text holding URL ni pun sama. So sama je, klik je mana-mana. Okay, yang ni ada tricky sikit. Tadi kita sign in with Google kan? Tapi dia akan bawa kita ke tempat tadi. Yang single sign on ni. Kamu login guna yang belah kiri. So masukkan kamu punya nombor pelajar, password IC, tekan I accept. So submit. Dia akan masuk terus ke buku. Ni dia buku tu. Okey, kamu nampak belah kanan ni ada bagi tahu harga dia. Jadi katakanlah harga ni dah 4. Agak-agak lah e-book ni. So dah dapat macam ni, free je. Pakailah guna. So kalau kata kamu nak e-book ini sama ada kamu download buy the whole book which is tak guna pun. Sebab apa? Satu buku yang kamu ada itu, kamu mungkin akan guna 3 atau 4 topik aja dalam dia. Kamu tak akan guna satu buku lah. Sebab itulah kalau kata buku yang kamu pinjam dekat library tu kejap aja kamu dah pulangkan. Kamu just guna 1 atau 2 subjek, topik di dalam tu. So kalau kata kamu tak nak satu buku, it's okay, it's alright. Kamu scroll saja ke bawah. Tu dia, my god. Katalah kamu nampak thermodynamic konsep ini. Buka lah dia punya ni, kamu akan nampak. Wah, bolehlah download chapter PDF ataupun kat luar ni saya tengok kejap dia boleh download terus tak? Kalau PDF ni. Kalau ikutkan dia boleh download satu PDF juga, so kamu boleh dapat macam buku. Ni dia satu buku. Apa yang kamu nak? Download je lah. So kat atas yang dia download kan, takkan nak print pula, tak mungkin. Download je lah. Download, ambil satu buku. Save. Save. So info begini lebih sahih lah berbanding yang you all Google domain, betul tak? Pelajar-pelajar universiti tolong jangan Google domain bila buat assignment. Cari bahan yang betul-betul fakta. Ini kita cerita sekolah level universiti. Tak apa Puan Su, kita bawa cerita e-book ni. Kita boleh masuk lagi jurnal. Masih bukan e-book ni. Sebab takut budak rasa lah, malah lah pelajar sekarang kan macam easy kan. Google, from apa-apa orang punya slide kita ambil. Tapi sebenarnya bila kita belajar, kita tengok daripada e-book ke journal from library ni, dia lebih sahih. Pensyarah-pensyarah you all pun kaji benda-benda yang sama macam ni. Jadi jangan setakat Google domain. Google domain tu adik-adik sekolah dah sesuai guna. Kita level universiti, guna level universiti. Sebab tu kita bawakan bersama you all ni Cik Aziz ni. Jangan ngantuk pula kat rumah tu. Risau dia orang tidur lah. Itulah kan saya cakap, ini baru mukadimah. Baru simple and easy. Kalau ikutkan klik boleh dapat. Kejap lagi saya suruh kamu menaip. Kamu janganlah risau. Kejap lagi ada orang yang kita nak tanya. Boleh dapat tak apa yang kamu nak? Ke kamu dapat hanyalah satu keadaan di mana saya tak dapat apa-apa. Yang tak dapat apa-apa tu mengarut itu menarut. Sebab apa? Ini satu mukadimah. So setakat e-book ini paling mudah bagi saya. Kalau kamu tanya saya lah.
paling mudah di mana kamu hanya perlu 1 klik, 2 klik, 3 klik untuk dapat. Sekejap Okey, 1 klik, 2 klik je kamu untuk dapat untuk satu ni. Jadi tak perlulah kamu kata tak dapat apa semua kan. Tak, senang je. Senang sahaja. Okey, ni buku. Kalau kata nak buku. Okey, untuk e-book ada masalah? Nak tanya? Ada soalan? Tak ada, madam. Tak ada, Okay. madam. Thank you for responding. Okey, dah. Tak payah padam. Apa lagi nak belajar tadi? Bila dah cakap e-book, kan, bau buku. Saya nak paling simple lah. Cik Aziz, ada tak Cik Aziz yang paling simple? Cari artikel lah. Cari artikel ni. Kalau kamu cari artikel, kamu cari kat mana? Mesti Google kan? Google nombor 1 lah. Kamu cari pakcik Google tu memang membantu. Yes, dia membantu. Tapi, adakah kamu tahu bila apa yang kamu cari itu, okay, tak semestinya page pertama kamu boleh terus dapat. Macam tu. Sekalunya nanti kat page pertama tu tak apa-apa yang kamu dapat. Kalau kata ada pun nanti adalah iklan sana, iklan sini, iklan Shopee, Lazada, ubat kurus, ubat tut. Pernah ada muncul-muncul lah tiba-tiba. Ubat cik ni, ya, tiba-tiba muncul tu pula. Sedangkan yang kamu nak cari artikel, apa hal pula kena dengan iklan tu? Tapi itulah pakcik Google. It's so free. Kenapa kamu tak gunakan kami punya ni? Macam tu. So, sekarang ini, apabila kamu mencari artikel, itu mudah, paling mudah saya cakap dengan kamu ya. Okay, tak payah guna pakcik Google, guna dekat Google ni, library ni. Tak payah guna pakcik Google, guna kat sini saja. Okay, macam mana nak buat tu kan? Okay, kamu nampak tak easy access UiTM? Kamu ingat jangan tutup single sign on ini sehinggalah tamat kita punya kelas. Saya punya kelas lah, bukan korang punya kelas, saya punya kelas hari ni, okay? So, kamu ada ni, kamu nampak tak easy access UiTM? Klik. Bila kamu klik, kamu akan nampak macam ini. Pergi online database, klik. Okay, inilah dia kita punya online database di mana A sampai W. Katakanlah A ni pakcik Google, B ni Yahoo, C ni, kau muntah ke darah nanti. Banyak sangat kan? Cuma untuk memudahkan kamu, kita ada by format. Kalau kata kamu nak cari ibu ke online database ke apa, kita ada format. Dan kita juga ada by subject. By subject ini sesuai untuk kamu lah maksudnya. So, kalau sesuai untuk kamu, maksudnya kamu boleh pilih subjek mana yang kamu suka. Katakanlah saya nak subjek general lah, tak nak lah tu, ataupun Islamik ya kot. Islamik semua orang ambil kan? Okay, kita tengok Islamik apa dia apa. Okay, kalau untuk Islamik ini dah adalah online database-nya. Tapi untuk saya ajar kamu cari pasal psikologi, kita ada ke psikologi? Sebab psikologi bukan kita punya niche. Psikologi biasa kat Ustaz Sungai Buloh lah, psikiatris punya. Ya, tapi Pelajar psikiatris. sikit je. Kalau sikit je kita tak cakap kita punya lah. So, katalah kita punya ni ada social science kita ambil social science, okey. Untuk kamu, okey, ni saya cakap katakanlah kamu nak cari apa tu berita-berita mengenai newspaper. Kamu masuk BLIS. BLIS cuma, BLIS ini adalah dikendalikan oleh Perpustakaan Negara Malaysia. Bukannya UiTM. Bukannya library UiTM. So, bila kamu nak masuk yang ini, BLIS ini, kamu perlu masuk melalui Pustaka. So, sesiapa yang tak ada register tu, registerlah dulu. Jadi, dekat sini ada macam-macam yang kamu boleh dapat seperti biografi, seperti newspaper archive, newspaper yang tak archive sangat, macam itulah. So banyaklah dia letak dan dia agak berat. Agak berat untuk kita lah sebenarnya. Tapi agak senang kalau kata kamu nak cari yang dah ada tajuk tu. So kamu boleh pergi, boleh explore sendiri. Saya rasa ni tak payah ajar. Sebab kalau ajar pun lambat, kena register dulu. Saya pun dah tak ingat dah saya punya account apa. Saya memang dah ada Pustaka ni tapi dah tak ingat. So nantilah dulu. So untuk yang sekarang ini, kamu pergi Emerald Insight. Okay.
Emerald Research kenapa saya ajar? Emerald Research ni ada pelbagai genre atau fakulti dalam dia. So mudah untuk kamu cari. So accept je cookies, kamu jumpa macam ni, tak payahlah. Nak cari apa? Cakap. Tajuk, bagi tahu. Nak cari tajuk apa? Ada? Cepat yang tengah ada assignment tu tanyalah. Kan ada assignment. Tajuk apa tengah buat? Okay, tajuk apa? Katakanlah. Pemandu Tajuk ke apa apa semua ni? Agaklah. Effect of the top glove company, madam. On. Oh, top glove. Kalau company tempat lain tapi kita try dulu top glove. Sekejap, kat sini. Sini tak on. Top glove. Kita tengok ada dapat apa. Okay. Search. Kita dapat apa okay, dapat 1000. Tapi saya tak rasa ini yang kamu nak. So, kalau macam itu, kan, sekiranya kamu ada 2 perkataan atau lebih dan 2 perkataan ini dikapitkan, letaklah apa yang ni. Astaghfirullahaladzim, itulah ada 2. Satu tak buka, lepas tu satu buka. Ni lah. Letak. Tu dia apa tadi lupa dah. Okay, baru enter. Lepas tu search balik. So tadi dapat 1000 kan. Tiba-tiba kamu letak top glove dia ada ni je. So adakah ini yang kamu nak? So kamu letak view yang detail summary, kamu akan dapat kat sini. Kalau tak, kamu boleh tengok ini. Dekat keywords ini. Kalau kata kamu nak, kamu letak tekan sama ada PDF atau HTML di atas ini. Okay. Katalah kamu ambil PDF, dia akan bagi. Ni. So, ini adalah tajuk dia. Ini adalah outer dia. Kan? Ini adalah dia punya organisasi mengikut outer tu. Okay. Tadi kamu cakap Google mudah kan? Kamu tak perasan ke ini lagi mudah? Ini tak adalah kamu nak pergi cari satu demi satu apa semua. Kamu type je apa yang kamu nak. Lepas tu dia akan keluarkan semua ni. So yang ni dia punya tahun penerbitan dia pada tahun 2016. Tapi dia disiarkan di sini setelah melalui proses validasi, proses check up. Inilah dia keluar 2017. So kalau ikutkan, dekat setahun juga dia kena proses check up apa semua kan. Inilah saya cakap boleh dipercayai. So kalau kamu kata-kata ni, kamu ada boleh sama ada download ataupun print. Katalah kamu download kat sini, kamu nampak tak dia bagi kod. Untuk kita ni, kita nak kod buat apa? Kita ambil lah dia punya tajuk ini, lepas tu copy, lepas tu baru download, lepas tu paste. So, jadi kamu tahulah apa yang kamu download tu. Tak adalah kamu kata nak download yang bukan. Sampai kalau kata kod tu sebenarnya, kod tu pun kamu tak faham. Takkan nak buka masuk. Download je semua. Okay, kalau macam tu kat sini, katalah top glove yang apa yang kamu nak. Okay, kalau bukan, kamu tengok ke bawah. Tapi, okay, kalau content available, maksudnya kamu boleh jumpa. Boleh dapat artikel tu full text. Tapi, kalau setakat klik here tu, kamu tengok dia hanya bagi abstract sahaja. Okay, apa itu abstract? Abstract adalah summary mengenai artikel itu. Jadi tidak perlukan kamu membaca keseluruhan artikel untuk mengetahui dia punya intipatinya. So kamu bacalah, okey ni betul ke, okey nak. Tapi kalau macam ni tak ada, tak payahlah buka, buat sakit hati je. Cari je lah yang full text ada tu. Macam itu. So adakah ini apa yang kamu nak? Okey. Kalau tak ada, kan, okey. Kamu boleh pergi advanced search. Advanced search ini, kamu boleh juga mencarinya sama ada kamu boleh pilih all fit, title atau abstract. Dia punya dapatannya lah. Katalah kamu cari mengenai student ataupun assignment. Okay, assignment. Kamu boleh pergi ke title, lepas tu add row. Add row ni kamu nak cari apa? Assignment dekat university. Type lah university juga pun tak ada masalah. So kamu boleh pergi all fit je lah kan. Sebab sekarang ni yang kamu nak cari adalah
penghantaran assignment di kalangan pelajar universiti. Lepas tu, kalaulah kata kamu ada tahun, kamu boleh pilih tahun. Tapi mengikut sekarang ini, kita pun tak tahu ada berapa banyak data yang ada kan. Kamu tekan je lah search. Okay, untuk assignment title and university, kamu nampak tak ada 193. Banyak tak? Banyak kan yang kamu nak cari? Berapa? 15, 20, come on lah. Ini semua tengoklah betul. Jadi kat sini kan kamu boleh pilih untuk tahun tau. Tahun dia sama ada tahun, katalah kamu nak ikut tahun terdekat ni. So kamu boleh 2015, kamu boleh type yang ni tahun 2022. So kamu boleh tekan go. Daripada 193 ni tinggal 87. So okey lagi. Okay. Dekat sini pun content type dia ada artikel, book part dengan early site artikel. So untuk sekarang ni apa yang kamu boleh buat, kamu klik je untuk artikel. Sebab untuk artikel ini dah tentu-tentu kebanyakannya kamu boleh dapat akses. So buka aja, kamu boleh tengok adakah ini seperti yang kamu minta, adakah ya ataupun tidak, kamu boleh tengok. Dan kamu nampak tak sort of by relevance ini, kamu boleh cari newest to oldest. So kamu boleh cari so mengenai assignment dengan university yang terkini adalah pada 10 September 2021. So boleh ke? Kalau kata tak kena, buatlah. So kamu boleh, kalau kata tak nak download ke apa, kamu boleh tengok view details dulu. Yang ni. View details dulu, research kalau assignment bentuk assignment lain, boleh ke kena. So kamu satu lagi. Kalau kata tak cepat, nak sekilas pandang je ataupun nak cari artikel, cari artikel kaedah saya ini, kamu boleh cari 5 ke 10 artikel dalam masa tak sampai 10 minit. So kamu tekan je, kamu nampak tak keyword ni? Kalau tadi kita cakap pasal assignment dengan student, tapi dekat keyword ni dia cakap pasal workload, task allocation. Okay, workload boleh jadi sebab banyak sangat assignment, task allocation tengoklah. So mungkin berkena dengan kamu. So tengoklah ni, lepas tu kamu bolehlah tengok purpose dia. Lepas tu kamu bolehlah kalau kata nak download lah dekat PDF dia, buka PDF tu 100% dia akan keluar. Dia akan terus PDF, kamu boleh check sama ada betul apa kata tidak atau kamu nak. Macam ni ada 11, okey lah. Okay. Lagi satu tips saya, katakanlah yang kamu dapat ini adalah satu saja. Macam tadi Top Glove kan tak banyak kan? Ada satu je artikel mengenai Top Glove. Kamu ada satu lagi cara untuk dapatkan lain-lain artikel. Mudah je. Scroll ke bawah. Dan kamu nampak tak bahagian reference ini? Okay. Bila kamu dah dapat bahagian reference ini adalah hasil daripada kajian penulis ini. So, kalaulah kata kamu dah tak ada sangat artikel ataupun artikel lain daripada itu, kamu boleh ambil daripada ni Kamu boleh cari. Kat ni dia punya tajuk ini, kamu boleh cari. Dekat sama ada, dekat online ke, ini kalau kata ini e-book ke, kamu boleh cari e-book. Kalau ini material ni lebih kepada macam, ini rasanya ni lebih kepada ni majalah. So kena check kat majalah ni. So kalau kata yang best, kalau kata kamu dapat yang dia bagi online, tu memang best. Dia akan terus bagi online kat sini dan kamu boleh terus klik. Itu yang saya cakap, satu artikel tak semestinya ada satu dan mungkin akan ada banyak. So sekarang ni kamu boleh cuba try test untuk dapatkan apa yang kamu minta tu. Okay? Cuba try, cuba. Buka dulu. Okay, madam. Kalau kamu dengar macam kucing ni, kucing saya tengah bergaduh kat bawah ni sabar je lah. Ni diorang ni semua tinggal dikumpulkan dalam bilik ni. Sebab kat dapur adik tengah masak, kalau tidak dia kacau. Kena kumpul dalam bilik ni semua di ni. Kuarantin. Kuarantin sama-sama lah dengan kita dalam bilik ni Dia dah 3 ekor kat bawah ni
Ni ada yang ni, saya ada hitam, saya ada putih 2 dan saya ada kuning oren 1. Ni. Yang ni saya punya param. Ni pun param saya. Dah tak nampak apa kan? Ni dia. Nampak. Ni. Nama kita Jaden. Tu. Uyo. Jebat Jaden madam. Jebat ada. Jebat kat luar. Putih. Adik dia. Macam tu. Adik dia nama Jebat. Ni Jaden. Lepas tu yang warna oren Jacking. Yang warna putih ni Jackpot. Cukup. Cukup. Baik. So try kalau ada masalah ke tak boleh access ke bagi tahu. So dekat advanced search ni kan sebenarnya kamu boleh add row sebanyak mana yang kamu nak. Okay. And apabila kamu ada 2 perkataan kan. Lepas tu ataupun kamu ada 2 perkataan yang satu tajuk, kamu cari dia punya root words dia, kamu letak. Kamu tak payah letak perkataan-perkataan yang membawa tiada makna. Macam between, among, and, order. Bukan the ini yang ni dia letakkan, bukan kamu type. Ini saya cakap pasal kamu perlu type. Tapi macam ini dia dah bagi kat sini, kamu boleh letaklah yang mana yang kamu suka. Kalau kamu letak and, kamu mencari dia dengan dia sama dekat satu tajuk itu. Kalau kata or, kamu mencari kedua-duanya. Kalau not, kamu mencari salah satu je. Yang lain tu kamu tak nak dapat. Macam tu. Mudah kan? Try. Mudah. Mudah madam. Cun. So nanti ada assignment berapa artikel. Tapi jangan cakap macam tu dekat kamu punya medium. Pensyarah kamu belagak sangat nanti dia kata. Berapa artikel cakap medium ke point. Saya nak tanya berapa artikel yang perlu dicari. Katalah dia kata cari kat 10. Sekarang ni kalau dia cari 10, kamu cari je lebih. Sebab apa? Kadang-kala artikel itu kamu nampak macam kena. Tapi bila kamu baca rupanya tak kena. Kalau kamu ambil tepat-tepat 10, 5 tak kena, nanti kena cari balik. Dah lah masuk pun malas. Tak payah cari je lebih 10 ke 15 ke apa, download dia semua. Sebab apa tak susah kamu download ni. Klik download biar je. Jadi bila kamu time senang-senang ke apa, kamu boleh tengok balik artikel kamu. Macam tu. Itu style saya sebab saya tak suka sangat lama-lama. Tapi kalau kata kamu punya internet tu, buka lah, tak kisah pun. Baliklah baca-baca sambil-sambil tu. Tapi kalau kata internet tu siput, download je lah dulu. Kalau kata tinggal okey lah lainnya. Cuma setahu saya, yang ada di rumah hanyalah pelajar fakulti perusahaan dan perniagaan ni kan. Perniagaan kan? Yang lain semua ada dekat kampus kan? Tak? Benar. 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 Hey, datanglah library. Empuk kang. Datanglah library. Dah lah kamu tak ada, saya boring. Ni kamu ada pun saya boring juga. Bila dah tak datang. Datanglah, kamu nak lepak-lepak ke main game ke. Kan ada tu. Dekat bilik ni. Bilik permainan. Nak tengok movie ke apa pergi naik bilik pandai dengar. Okay? Betul. Boleh madam. Cun. So, sekiranya tiada soalan, kan? Kalau kata ada soalan bagi tahu Kalau tak ada soalan ni, itulah yang kita dah tak tahu nak tanya, nak cakap apa dah ni. Sebab saya dah ajar semua. Saya bukan ajar semua tau. Sebenarnya saya ajar paling ringkas yang saya boleh selama 1 jam. Untuk kelas 3 ni sebenarnya 2 jam Tapi untuk yang sesi yang saya ajar ini lebih kepada 4 jam. Ada yang sesi yang saya tinggalkan. So saya akan bagi mengikut keperluan yang Puan Aina kamu dengan Puan Suzaina kamu bagi tahu kat saya. So saya akan ajar yang ni yang paling ni macam kita touch and go je lah. Tak. Dah settle dah. Okay. Sekiranya dah. Okay, kamu masuk single sign on ini, kan? Masuk single sign on ini,
Kamu nampak tak? EKKM Participant Survey. Klik. Okay, kamu masukkan ID rujukan reference yang saya akan bagi dekat chat. Puan Naina tolong bagi dekat chat. Okay, masukkan. Lepas tu submit. Ada soalan ni, submit dan kamu akan dapat CJ di sebelah kanan. Macam tu. Dah bagi dekat you all punya WhatsApp WhatsApp group. Tu dia. Tu WhatsApp group. Okey, mungkin kan Cik Aziz pelajar ni tak perasan. Contohnya kalau pelajar, kita nanti nak buat FYP for example. Biasa dia tahu macam rumus termo. Kalau FYP, you nak buat mock FYP, you nak unjurkan produk apa. You boleh ke Google. You mesti kena ada berapa you punya, apa orang kata, dia punya mock lah 2-3. Lecturer mesti nak minta 4-5. Jadi, once you cari from journal, from thesis, you dapat idea banyak. FYP pula Dia dah cakap pala FYP. Ya Allah, aku tak nak sentuh rupanya. Dah disebut pula FYP, sakit pula. Sebab pelajar ni dia tak nampak nanti setiap you punya courses ada FYP. Contoh. Kejap ya Puan Su ya. Kita juga ada satu tempat yang kita letak untuk dorang punya FYP lah. So, kamu pergi ke collection tadi. Kan yang macam yang saya tunjuk pasal exam paper tadi, kamu nampak tak institutional repository? Nampak. Okey, klik. Okey, ini adalah tempat yang kami letak hasil pelajar, pensyarah atau staff. So kalau kata hasil penerbitan di bawah UiTM, kalau diberikan kepada perpustakaan, kami akan letak di sini. Itu termasuklah dengan FYP korang. Okey, cakap pasal FYP, okay, kita juga ada koleksi FYP kamu di tingkat di Aras 2 PTDI. Keluar lift, belok kiri dekat bahagian unit journal. Okey, yang di depannya kamu akan nampak bulletin, di dalamnya kamu akan nampak koleksi majalah. Dalam lagi masuk ada beberapa rak kita letak koleksi FYP. Paling banyak daripada FKE. Paling sikit daripada FKK. So, banyak juga FYP yang kita letak terdiri pada entrepreneurship punya projek. Katakanlah kamu ada tajuk. Kata kita nak tajuk apa? FYP kita ada. Report industrial training industrial report industrial Jim. Yang ni dah tak ada ni. Industrial, kita try cari ada tak pasal industrial, kau ikutkan ada. So bila kamu cari pasal industrial je, dia ada artikel-artikel berkaitan dengan industrial lah. Note daripada dia ada 329. So mungkin bukan kita ada industry report tak? Report. Nak try sebab industry report pun ada. So, kalaulah kata kamu nak cari berkaitan dengan training apa semua kan, kamu boleh nampak dia punya tempat, dia punya ni. Okay, kalau Johor sebanyak Kat Johor pun ada pasal gudang punya. So, katalah yang ni yang kamu nak. Kamu boleh klik dekat sini. Kan, kamu klik kat download ni. Okay. Cuma satu je leceh dia. Dia hanya bagi 5 page saja. Kalau kata kamu perlukan penuh, kamu boleh minta macam gini. Dia bagi sampai ni lah. Kalau 5 page sampai ke company background. Tapi dekat ni lah. Kamu boleh tahu sebenarnya. Kalau ikutkan kepentingan dalam IR ini, dia akan bagi abstract. Tapi kebanyakan kamu tak bagi abstract. Cuma macam mana kamu nak dapat? So boleh back, okay. Katakanlah kamu nampak ini. Kan, kamu nampak tak ID number ini? Kamu perlukan dia. Sekejap tekan about nanti. Lepas tu kamu tekan balik Puan Rizana ni nama dia. Open email, nanti dia akan email kat kamu. Kamu email kat dia, bagi tahu kod yang kamu nak tadi tu, yang ni. Yang ni 449 ni, kamu bagi tahu kat dia, nanti kami akan scan. Kan, sesiapa punya macam ni, Sarawak punya. Kan, nampak ni Sarawak punya. Sarawak akan scan, dia akan terus bagi kat kamu.
dekat email kat kamu. Macam itu kaedah dia untuk cari. Kat sini pun ada. Apa lagi yang kamu nak? Itulah dia. So, apa lagi? So, ada soalan? Selain daripada kita ada secara online, kita juga ada FYP secara hardcover lah, hard copy. Hard copy ada dekat dalam library. Kena datang jugalah tengok. Untuk yang FPP pun, FPDP pun banyak. Tapi koleksi kita paling banyak adalah daripada entrepreneurship punya projek. Itu banyak. FPDP mostly tak balik kampus lagi. Macam ni yang cara peminjaman buku tu tadi? Nak pinjam buku? No problem. Okay. Cuma dia ada trick and tricky dia. Okay. First sekali, kamu pergi buka OPEC ini. Okay, OPEC ini adalah satu tempat pencarian buku di mana masukkan nombor pelajar, passwordnya IC. Lepas tu kamu pilih UiTM Johor. Sekiranya tidak boleh, kamu perlu masuk beberapa kali lah. Sebab apa? Kamu tak pernah masuk kan? Jadi, OPEC ni ataupun database ini tidak mengenali kamu sebagai orang Johor. So, submit. Okay, ini portal pencarian buku. All ni Pasir Gudang. Kat Pasir Gudang kan kita kan? So, Pasir Gudang. So, kamu cari buku apa? Katalah kamu nak cari buku mengenai Harry Potter. Asyik kena ke sana je. Harry Potter. Okay. Dah pilih Pasir Gudang, tekan je go. So, kita ada 5 buku Harry Potter. Tekan je buku. Dan kita juga ada buku Harry Potter Melayu. Pun ada. So, kalau katalah kamu nak Harry Potter ni Deathly Hallows ni. Klik ni. Okay. Ini data dia. Okay. Di data dia. Biarkan sebentar. So, patah balik kita punya website. Okay. Kita baru kamu pergi dekat collection atas ini. Kamu pergi letak ke new arrival. Okay. Kamu buka salah satu mana-mana pun. Kita belum lagi publish kita punya tempat untuk ni. So, kamu nampak tak yang ni? Bitwise book delivery ni. Okay, nampak di sini kamu buka. Ini adalah borangnya. Di mana sekiranya kamu berada di rumah, kamu nak pinjam buku. Okay, kepada siswi-siswi kita ada novel Nur 1, Nur 2. 7 hari mencintai aku 1, 7 hari mencintai aku 2. 3 tak ada, 3 kat TV je. Tengoklah sekarang ni tengah on. So, kamu isilah borang ini, email kamu, nama penuh semua ni. Semua ni semua. Nanti next. Nanti maklumat yang next yang diperlukan adalah melalui OPEC ini. So masukkan dia punya call number, tajuk buku, penulis. Kita nak maklumat seperti ini supaya memudahkan kami mencari buku itu. So bila katalah kejap lagi nanti bila kamu kat sini nanti dia akan bagi lagi satu next lagi. Dia akan bagi kata satu tempat di mana kamu perlu isi kamu punya alamat. Okay, itu alamat tu jauh kan. Ini yang ada kat kampus ni. Malas nak datang library, dia pun isi borang ni. Kita akan hantar terus ke college lah. Come on lah, kalau malas sangat kita hantar kat college terus. Boleh, no problem. Come on lah, ni library kot. Banyak perkhidmatan yang kami berikan untuk kamu. Tinggal kamu je nak guna atau tidak. Okay? So katalah Puan Aina dengan Puan Su ada buku nak pinjam, malas nak datang library, sama juga kaedah je. Buat je macam ini. Nanti datanglah gedek-gedek kami berdua ni, bertiga ke. Tak apa, tak dalam ramai seorang ke datang. Okey, kita kata buat penyerahan. Kami akan serahkan. Diingatkan, okey, untuk pelajar boleh buat pinjaman sebanyak 20 buah bahan dalam satu masa selama 2 minggu. Katakanlah kamu berada di rumah tapi kamu still lagi nak pinjam buku. No problem. Ini OPEC kamu. Okay. Kamu klik my account. Ni saya punya. Kamu klik item check out. Kamu klik item check out. Okay, ni adalah buku yang saya dah tengah pinjam dan saya tak pulang-pulang. Kamu nampak tak renew? Klik saja renew. Setiap kali satu renew boleh 2 minggu. Tambah 2 minggu. So, setiap pelajar boleh pinjam 20 bahan dalam masa 2 minggu lewat 20 sen. Okay?
20 bahan 2 minggu 20 sen. Denda. Set. Itu dia caranya. So kalau kata berapa kali boleh renew? Renew lah, tekan lah berkali-kali sampailah satu, kamu grad. Kedua, kamu pulangkan sendiri buku tu yang kada sampai dekat rumah by post. Melalui post ni kamu, okay. Saya nak cakap bila saya post kat kamu, saya postkan kat kamu, free. FOC. Cuma, bila kamu postkan dekat kami, kamu kena bayarlah charge post tu. Takkan kami nak tanggung pula? Agak-agak lah. Okay. So, kamu boleh renew sampailah kamu nak pulangkan ataupun kamu boleh maklumkan dekat kami yang kamu tengah pinjam nak pulangkan buku tu secara online. Itu post. Bagi dia link dia punya nombor tracking tu, kami okey je. Okay, ada satu lagi. Katakanlah kamu ada masalah mengenai perpustakaan sahaja ya. Kamu nampak tak dekat bawah ni? Ada satu checkbox. So, kamu boleh tekan checkbox ini. Okay. Pilih library. Yang macam sekarang ni, kamu kena pilih lah UiTM Johor. Letak nama kamu, email kamu, nombor phone dengan soalan. Kali dengan nombor pelajar. Okay, soalan kamu cakap, saya nak tanya bagaimanakah kiranya untuk mencari novel ni. Adakah novel ni ada di perpustakaan? Nanti saya jawab lah. Sekarang ni saya tak buka, saya tak online. So, saya akan jawab menggunakan email kamu. Kat email. Tapi kalau kata saya open, saya akan jawab macam kita jawab chat gitu. Kita jawab macam dekat WhatsApp. Saya akan jawab terus. So, ini kaedahnya, salah satu kaedahnya untuk kamu mendapatkan perkhidmatan sekiranya ada masalah. Okey, cara kedua, kamu boleh terus email saya directly. Kamu kan ada Gmail UiTM tadi kan? Kamu type je my name. So, type je my name, kamu akan terus dapat dan type je lah semua. Jadi, saya akan bantu kamu melalui email. Okey? That's it. Come on lah, okay? Kalaulah kamu kata apa yang saya ajar ni terlampau laju dan terlampau, my god, laju gila kan? Klik sana, klik sini tu dapat, klik sini tak dapat. Kita juga ada kelas macam ini yang saya akan ajar personally dengan kamu. Terutama pelajar yang ada di kampus itu, sekiranya kamu nak mendapatkan perkhidmatan untuk belajar secara terus dengan saya, kamu boleh mohon kelas secara online. Pun tak ada juga. Kamu carilah 5 orang ke, datang library, saya akan ajar terus dekat library. Dekat unit IT tu, saya akan ajar dekat terus pada kamu lah. Dengan contoh-contoh sekali, tak macam ni. Macam ni saya touch go. Kamu nak tengok contoh ni pun kamu tak nampak sangat. Kamu just tengok termenung je dekatnya depan PC ni. Apa benda lah Cik Azli cakap kan. Itulah dia. Okay, apa lagi? Dah. Penat. Okay girls, jangan lupa download sijil tu. Sijil tu memang lawa. Isi kehadiran dan anda akan dapat email. Email tu dia kena download melalui website tu. Jadi tak boleh lah selepas ni ke nanti Cik Aziz dah tutup link nanti awak tak boleh isi dah. Ni nampak? Dapat sijil je tu. Cantik kan? Bukan nak ngata, bukan daripada Pasir Gudang Shah Alam. Ambil lah. Okay, I can stop sharing right now. Dan nanti kepada Puan Su dengan Puan Aina, senarai pelajar yang mendaftar saya juga akan pass lah esok. Kalau kata yang ada ni tak daftar ni, faham je lah no? Minta tolong dorang daftar. So sekiranya tak ada pertanyaan, tak ada soalan, sampai sini saja saya punya presentation lah ataupun taklimat mengenai perpustakaan. Okay, saya dah bagi dah. I'm too tired to talk anymore. Kelas saya untuk sekarang ni, saya dah ada 3 kelas untuk hari ni dan 5 jam cakap. Saya bukannya pensyarah, saya hanyalah pustakawan sahaja. Okay, dah suara dah tak ada dah ni. Ada apa-apa soalan? Tiada. Kalau ada, chat or email. Itu saja. Terima kasih. Bye-bye. Thank you, madam. Terima kasih. Boleh bagi emoji, say emoji. Nak bagi Terima kasih. Okay, bye-bye. Bye. Thank you so much Cik Aziz. Selamat buka puasa. Selamat buka puasa. Selamat buka, madam. Okay. Alright, cubitkan jebat. Bye.
Alright, thank you so much untuk sesi bersama Cik Azilia Muhammad Azhar, Pustakawan Kanan. Okey, kalau kita rasa buku tu tak penting, tak wujudlah jawatan profession pustakawan tu kan. Jadi buku tu penting sebab buku tu ilmu, sebab kita bila bercakap berbeza orang bercakap ada ilmu dengan orang bercakap bijak sombong je. Rasa bijak tapi bijak sombong tapi sebenarnya tak bijak pun. Alright, so kita nak cari orang yang berilmu dan cerdik. Bila jadi ilmu cerdik ni, buku, jurnal, bahan bacaan ni sangat penting. Alright, kita back to kita punya kelas. So kita start dengan presentation. Sebab daripada presentation ni kita akan lihat, akan kita tengok dia cari bahan bagaimana. Cari bahan by Google ke, by apa ke, kita nak tengok. So nak kelas bonda yang present dulu ke, kelas Muainah dulu? Okay, pelajar kelas bonda. Pelajar kelas bonda lah. Okay, Shirin, are you there? Yes, Bonda. Nur Safia? Nur Safia kan? Awak dengan dia kan? Tak, Nur Salsabila. Nur Salsabila, sorry. Nur Salsabila dengan Shirin. Yes, Bonda. Ada Ada. Okay, bonda dah double check attendance. Okay, so far yang bagi reason Akmal Azizi lah sebab dia parent balik umrah and so on. Okay, Alia MC. Suhail. Suhail ada tak? Suhail. Ada benda. Ada, awak ada Kenapa nama awak tak keluar? Okay, ada. Terusnya Muhammad Asy Aminuddin. Nur Arya Azmi. Tak ada Okay, presenter dah ready ke? Okay. Bonda, guna yang nak present yang ada anak panah ke atas tu Share. Klik share tu. Lepas tu include computer sound sebab dia nak ada suara. Sekejap. Screen. Macam mana nak buat? Share. Siapa yang nak buka ni? Shirin ke Salsabila? Saya. Macam ni Dah klik belum? Okay, klik. Okay. Lepas tu, saya tak nampak pun share tu. Awak memang tak nampak? Awak dah buka belum? Tunjuk Dah boleh awak buka. Saya dah buka dah. Nampak ke? Sekarang dah nampak dah. Dah nampak Microsoft Team awak. Oh dah? Dah. So buka awak Okay. punya video presentation. So yang presenter buka kamera Presenter kena live. Kena buka gambar jangan hidden. Sekejap Dah keluar tu. Berjaya lah tu. Tapi dia keluar muka pun dengan muka Puan Aina je dekat slide. Dekat tu. Okay. Okay, boleh? Ah. Okay, go Shirin. Okay. Saya Shirin Nur Fatihah binti Syamsul Bahri dengan rakan saya Nur Salsabila binti Anwar akan membentangkan tentang konsep kepimpinan. So kita orang guna slide dengan sorry lah. Nampak? Jelas Hello? visible. Jelas visible. Nampak, Nampak. Hai Bella. Kenapa call? Hai Shirin, kau busy ke? Tak pun lah. I tengah tengok drama je you. Oh, okay. Sekejap. Dia rasa lain awak ni lain awak Shirin. Ya kot sebab Dengar tak kelas? Tak, madam. Tak. Shirin dengar, Salsabila madam. tak dengar awak punya video. lag madam. Tak buka mute lah. Sekejap ni. Suara saya dengar tak? Sekejap. Bismillah.
Ayub, Kak Ayub. Hai Shirin. Bila Shirin tak okey, Salsabila awak tak boleh buka ke? Sekejap saya tanya Shirin. Sorry, ada orang remove tadi. Sekejap Saya tak tahu siapa remove saya. Tak tahu. Sekejap tadi dengar suara tak? Suara video tu. Tak dengar, video tu lag. Tak jalan. Tak play. Sekejap Bella, boleh try share tak? Boleh tapi tak nampak apa tu? Cam lah. Nampak muka. Nampak present je. Boleh tak? Boleh benda? Nampak apa? Dia memang kadang-kadang kalau kita buka slide, muka kita tak nampak. Kita nampak slide je. Bukan. Bella kalau buka dia present, dia tak nampak muka dia nanti. Memanglah. Muka sendiri memang tak nampak, tak apa. Slide dia penting. Okey. Macam. Boleh Bella. Kadang-kadang awak tak nampak muka awak, kita boleh nampak. Boleh? Hujan ke kat rumah you all ni? No wonder. Awak nak settlekan video awak dulu, boleh bagi kelas B present dulu boleh? Settle dulu. Boleh. Awak download dulu kat mana-mana drive dulu ke, lepas tu share ke? Boleh? Awak drive kat Google, lepas tu link dari drive. Mungkin bila awak punya ni berat. Okey. Okey. Lepas ni benda panggil balik Shirin dengan Salsabila. So kita give back dulu kelas B untuk present. Okey, baik. Kita akan teruskan dengan presentation bagi kelas B. Sebelum tu saya nak double check orang-orang yang saya tak dapat kesan kat ruangan kehadiran ni. Yang pertama, Anissa Juwairiyah. Anissa Juwairiyah ada? Anissa tak ada? Okey, seterusnya Audrey Laila. Audrey Laila. Okey, tak ada. Muhammad Syahmi. Syahmi tak ada. Kalau Nabil Fahim. Siapa kat ruangan chat tu Puan Aina? Saya dia jawab. Siapa tu? Audrey. Okay, Audrey ada. Nabil Fahim ada. Nabil Fahim. Nabil tak ada. Okay, seterusnya Ahmad Muhaimin. Muhaimin tak ada. Muhaimin. Okay, jadi kelas saya hari ni 1, 2, 3, 4. Ada 4 orang tak datang. Jadi kalau ingatkan kepada rakan-rakan yang tak hadir tu, sila inform saya. Sila PM tepi. Alright, jadi kita akan teruskan kepada presentation kumpulan yang ketiga untuk kelas B, iaitu bertajuk konsep kepimpinan. Fazatul dan juga Azra dah bersedia. Presenter hari ni Fazatul dan juga Azra ada tak? Ada madam. Okey. Ni Fazatul. Okey, Azra? Tu sebelah Fazatul. Dia sebelah saya je. Dah agak dah. Dah agak dah. Masih duk sama PC ni. Okey, jadi dah ready ke? Dah. Okey. Baik, jadi saya mempersilakan Fazatul Natasha dan juga Azra Nafisa untuk menyampaikan pembentangan yang bertajuk konsep kepimpinan. Dipersilakan. Sekejap madam nak present. Okey, boleh.
Belum. Sabar. Sabar. Okay, dah ready belum? Fazlatul Azra? Slide dah nampak dah ni. Okey. Okey. Okey, baik. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azra dan kawan saya Fazlatul, kami dari Fakulti Kejuruteraan Awam. Hari ini kami nak bentangkan tentang konsep kepimpinan. Okey. Ni antara topik-topik yang kita akan tengok sekejap lagi. Okay. Yang pertama, kita tengok definisi. So, definisi ni kita boleh bagi kepada 3. Definisi am, lepas tu definisi pada orang barat dan definisi pada orang Islam. Yang ni definisi am iaitu proses mempengaruhi kegiatan kelompok yang diorganisasikan dalam usaha untuk mencapai tujuan dan matlamat. Okey, yang kedua, definisi daripada barat ialah orang yang mempunyai keupayaan untuk membentuk orang lain, memberi panduan untuk mencapai matlamat dan mendorong pengikutnya supaya mereka melaksanakan tanggungjawab. Lepas tu yang ketiga ialah pandangan Islam iaitu orang yang dipertanggungjawabkan dengan tugas untuk mengurus dan memimpin pengikutnya dengan penuh tanggungjawab dan amanah. Okay. Next, kita tengok antara gelaran-gelaran yang biasa kita guna untuk panggil pemimpin. Contoh yang paling selalu kita dengar, ketua. Ketua ni macam ketua kelas, apa semua tu. Lepas tu imam ni kita jumpa biasa dekat masjid, surau. Lepas tu ayah, contoh untuk ketua keluarga. And then pengetua, contohnya dekat sekolah. Okay, next. Sifat seorang pemimpin ada banyak, tapi sekejap. Okay, tapi ni antara sifat yang penting sekali. Yang pertama, amanah, jujur dan ikhlas. Hilang. Slide nampak. Sekejap madam. Saya tunggu. Okay. Yang pertama, seorang pemimpin mesti amanah, jujur dan ikhlas. Yang kedua, dia mesti pandai buat keputusan dengan yakin dan rasional, sebab kalau dia buat keputusan secara melulu dan was-was, macam mana nanti dia punya anak-anak buah nak ikut apa keputusan dia. Sebab macam kalau dia tak yakin, anak buah pun tak yakin. So, seorang pemimpin kena yakin dengan keputusan dia. Lepas tu, dia kena memikul tanggungjawab dengan sepenuhnya. Dan akhir sekali, dia mesti ada keberanian yang tinggi sebab dia kena pimpin anak-anak buah dia. Okay, next. Okay, next. Sekejap. Okay. Next, cara melantik pemimpin.
Cara melantik pemimpin ada dua cara, iaitu melalui pemilihan majoriti dalam sesuatu masyarakat macam Malaysia selalu buat setiap 5 tahun tu, and nombor dua secara sukarela. Next. Okey. Yang keempat adalah pendekatan kepimpinan. Pendekatan kepimpinan ada tiga, iaitu pendekatan sifat, pendekatan perilaku, pendekatan kontingensi. Pendekatan sifat tu untuk kata yang senang, dia macam karakter seseorang pemimpin tu. Itulah maksud pendekatan sifat. Pendekatan perilaku, cara seorang pemimpin tu bercakap, bertindak, macam cara dia bagi arahan macam mana. Itulah pendekatan perilaku. Contohnya pemimpin memberi perintah, lepas tu perintah dia tu berkarya, perintah dia tu tak adalah macam ngarut, sia-sia kan. Itulah contoh pendekatan perilaku. Pendekatan kontingensi ni pula berkaitan dengan pandangan situasional. Maksudnya bagaimana pemimpin tu menyelesaikan masalah. Setiap pemimpin lain-lain, setiap orang ada dia punya karakter masing-masing. Jadi kita ada banyak pemimpin, setiap pemimpin juga karakter dia lain-lain, cara dia lain-lain. So cara memimpin seseorang lain-lain dengan cara dia tersendiri. Ini video kita orang prepare berkaitan dengan kepimpinan. So kita boleh tengok dulu lah. Azra dengan Fazatul nak video nak share video, masa share tu kena klik dekat include computer sound. Kalau macam ni kita nampak gambar tak dengar suara dia. Okey, sekejap. Okey. Kita sebut ni Dia share lagi sekali, tekan include. Siapa yang main remove dalam kelas ni? Janganlah kacau-kacau kawan-kawan awak yang nak belajar ni, asyik kena remove je. Bulan-bulan puasa ni lagi-lagi hari nuzul Quran ni, janganlah buat kerja tak baik ya. Kesian kawan awak ni macam Dani Zafwan dah 10 kali dah kena remove. Betul, madam. Jangan nanti ganggu orang yang sedang menuntut ilmu. Okey, cuba Azra share lagi sekali. Okey, dah dengar. Oh no! I'm lost! Where's the light? It just went away. What do I do? Help! We'll be stuck here forever. Do not panic! Do not panic! We are trained professionals. Now stay calm. We are going around the leaf. Around the leaf? I don't think we can do that. Oh, nonsense. This is nothing compared to the twig of 93. That's it. That's it. Good. You're doing great. There you go. There you go. Watch my eyes. Don't look away. And here's the line again. Thank you. Thank you, Mr. Soil. Good job, everybody. Okey, video tadi
macam kita boleh tengok semut tu, semut kan dia bergerak dalam satu laluan. And then tiba-tiba laluan dia ada halangan. Lepas tu ketua dia datang tunjukkan arah yang baru. So macam tu lah tugas kita sebagai pemimpin. Bila anak buah kita dalam masalah, kita sebagai pemimpin, ketua kepada anak buah kita kena bantu anak buah kita untuk cari jalan penyelesaian yang baru. Macam tu. Okay. So slide kami sampai sini je. Tapi kami ada sediakan quizzes. So semua boleh buka quizzes lah. Nak share code ke? Fazata akan share link. Okay. Saya harapkan penyertaan daripada semua pelajar kelas A dan juga kelas B. Kita support rakan kita punya presentation dan juga kita test adakah kita faham apa yang telah dibentangkan. Kalau quizzes tu ada masalah boleh bagi tahu Tumpang tanya quizzes tu korang boleh terus buat ke tunggu admin yang start baru korang boleh start? Tunggu admin. Kena tunggu. Oh, okay. Okay, kalau saya tengok dekat dekat quiz tu dah 25 orang sertai. Okay, jadi yang mana-mana lagi nak jawab boleh join. Okay, bagus. Okay, makin meningkat jumlah penyertaan. Masuk. Kalau letak nama betul, tak nama nickname tu tak boleh nak. Betul. Fazatul dengan Azra kalau dah boleh start nanti bagi tahu Sekarang dah 37. Okey, boleh start sekarang. Okey, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Azra mungkin boleh buka slide quizy tu dekat ni. Nanti kawan-kawan boleh tengok. Awak buka tu link siapa yang jaga tu. Boleh share ranking. Boleh share link tu. So kawan-kawan boleh nampak semua. Azra dan Fazatul boleh share dekat screen. Jadi kita boleh nampak. Sekejap Amanda. Okay. Takut dia buka link tu dekat phone. Tengok ni Syazana nombor 1, J nombor 2. Yang belum jawab boleh jawab cepat-cepat. Soalan ni pun senang-senang je ni. Nombor 1 Helmi dah sekarang. Helmi dah mengejar.
Okay, kemudian Afi pula. Afi kat depan ni. Madam, sorry kami tak tahu macam mana nak share ranking. Okay, tak apalah. Nanti kalau dah tamat bagi tahu. Kita dah tengok siapa pemenang dia ni. Okey, madam. Okay. Okay. Yang saya nampak ni Hilmi sekarang tengah mengejar di tempat pertama, ikuti Irfan dan kemudian Nurin Afika Alisha. Yang lain? Suhal jawab tak? Takkan nombor terakhir ni kosong ni sebab tak jawab ni. Try jawab. Suhal, Johana. Okay. Masa tu dengan Azram bagi tahu kalau dah tamat permainan ni, kuis ni. Okey, madam. Masih berjalan ke Fazatul, Azra? Sebab tak nampak skrin tu, so kita tak tahu dah habis ke, belum habis ke. Dah habis kan? Sekejap, ada lagi madam. Baru 34 orang. Ada 44, ada. Yang tak dapat habiskan tu, tak apalah. Kita anggap dah cukup masa timing. Kan? Sebab kalau kita jawab exam pun, bila dah timing dia dah tak boleh jawab lagi dah kan? So kita habiskan setakat ni dulu sebab nak bagi jalan untuk kelas A kalau dia nak present. Okay, jadi boleh umumkan siapakah top 3 untuk kuis pada petang ni? Okey. Top 3 untuk kuis ni, tahniah kepada Hilmi, nombor 1. Nombor 2, Amani Rosman. Dan nombor ketiga, Daniel Iman. Tahniah. Saya. Maaf tak ada hadiah. Tak ada hadiah. Tadi kita ucapkan tahniah kepada para pemenang, Hilmi, Amani dan juga siapa tadi? Daniel Iman. Yang lain tu mungkin belum ada kesempatan untuk berada dalam top 3, tapi insyaAllah untuk next presentation saya harap ada quiz-quiz macam ni, so kita boleh tengoklah sama ada rakan-rakan kelas kita faham tak apa yang kita present. Okey, baik. Fazatul dan Azra ada apa-apa lagi? Kita orang last word, kita orang nak cakap minta maaf lah sebab ada teknikal tadi semua hujan dekat kolej, hujan, lepas tu internet. Faham lah ya. Faham. Okey, baik. Terima kasih diucapkan kepada Fazatul dan juga Azra. Kalau kita tengok dalam semasa presentation, dia ada nyatakan pada awal isi kandungan. Jadi bagi mereka yang mendengar ataupun menonton ni, dia dapat recap lah, okey, ni isi kandungan apa topik-topik ataupun subtopik yang disentuh. Kemudian untuk slide pun simple, ada gambar, ada tulisan. Kemudian ada juga disediakan video dan juga quiz untuk menarik perhatian dan juga untuk interaction bersama rakan-rakan sekelas. Okey, cuma isunya ada technical sikit dan kemudian mungkin sepatutnya mungkin dia boleh panjangkan lagi. Contoh macam jenis-jenis kepimpinan. Kita ada demokratik, autokratik kan. Jadi kita boleh elaborate panjangkan lagi. Kalau bagi para pelajar yang mungkin tak jelas dia dapat tajuk tu, dia macam tak tahu nak isi apa yang untuk presentation ni, boleh rujuk kepada saya. Untuk kelas B boleh rujuk saya, untuk kelas A boleh rujuk Bonda Su. Sebabnya kita nak share ni kena all out. Sebabnya share benda ilmu, benda yang baik kan. Jadi jangan rasa takut ataupun rasa tak yakin betul ke apa yang nak di-share ni. Jadi boleh rujuk kepada awak punya lecturer. Okay, jadi terima kasih diucapkan kepada Fazatul dan juga Azra.
Okay, jadi saya serahkan kepada Bonda Su untuk kelas A. Alright, thank you so much. Tahniah untuk buat semua top 3 tadi Okay, welcome. Shirin dan Salsabila, are you ready? Yes, madam. Okay, okay, go. Bila boleh share? Put it on camera. Dengar tak? Tak dengar sangat. Cuba Tekan fullkan audio dia. Tak dengar ke? Tak. Masa share tu tekan tak include computer sound? Dah tekan audio tu dah. Kat sebelah share contents tu, kat ada include computer sound. Share, sebelah dia dekat ni. Klik situ. Kalau tak klik tak keluar lah dia. Tu, device. Klik. Dengar tak? Still tak. Bila tak dengar, awak cuba buka awak punya PC tu louder lah. Nanti dia keluar juga kan. Ni yang buka Shirin ke? Shirin ke Salsabila? Bella. Salsabila. Masa saya share tadi dengar tak? Sebelum lag tu. Sebelum lag dengar. Hai Bella. Kenapa call? Hai Shirin, kau busy ke? Tak pun lah. I tengah tengok K-drama je you. Oh, okay. Sabar jap. Asal kau nampak macam sedih, macam murung gila semacam ni Ada apa-apa jadi ke kat kau? Tak, sebenarnya aku dah start satu offer ni. Suruh aku jadi class rep untuk marketing. Tapi aku tak ada confident langsung. So macam mana Okay, aku faham. So basically kau rasa macam kau tak confident ni sebab kau rasa kau tak layak je kan? So sebab tu kau rasa macam kau tak ada confident nak jadi class rep? Yes, exactly tu kita ada tukang ni. Okay, sabar jap. Bagi aku post K-drama aku jap. Sabar jap. Okay dah. Okay, sini tahu tak sebenarnya kan class rep ni salah satu seorang pemimpin juga. So basically tak ada orang pun yang macam tak layak pun nak jadi class rep ni sebenarnya. And actually semua orang boleh je jadi class rep ke pemimpin ni ke. So sebab semua orang mungkin berpotensi untuk jadi pemimpin ni. So tak ada istilah tak ada confident ke, ada confident ke, faham tak? If aku kan, aku rasa kau pergi je jadi class rep ni sebab mana tahu kau pun ada ciri-ciri pemimpin tu. Why not? Just go for it, Bella. Sebab bukan semua orang dapat peluang macam ni tau. So kiranya kau tak payah pun nak rasa macam kau tak layak ke, kau tak ada confident ke. Just try dulu. So tak payah sedih-sedih dah. Nanti mu duk lawa. So okay. Okay, aku try. Nanti lepas ni aku punya cakap banyak lagi pasal pemimpin. Jadi, korang pun masih tanya-tanya kan apa sebenarnya pemimpin, apa maksud pemimpin ni. Jadi, kat sini saya nak terang. Korang jangan pergi mana-mana pula. Dengarlah saya nak bebel, saya nak terang ni pasal pemimpin, okay? Okay, first, pemimpin ni ialah seseorang individu yang telah diiktiraf oleh satu orang atau lebih daripada satu orang. Mereka ni perlu mempunyai pengaruh, perlu berwibawa dan perlu mempunyai kuasa. Kadar masa kepimpinan mereka boleh berlaku dalam masa yang panjang atau jangka masa pendek, bergantung kepada satu situasi yang tertentu. Okey, pengertian pemimpin ada dua perspektif, umum dan Islam. Sekarang saya akan terang dari segi perspektif Islam. Yang pertama, pemimpin bertanggungjawab dalam mengurus, mentadbir dan menjaga amanah. Yang kedua, mereka perlu menjaga diri mereka dari perbuatan yang mungkar. Yang ketiga, mereka perlu menunaikan kewajipan syarak. Dan akhir sekali, mereka perlu menjalankan tugas mereka dengan adil. Basically,
Antara umum dan Islam, tiada perbezaan yang sangat ketara. Semua pemimpin perlu bertanggungjawab, perlu menjadi diri, perlu menunaikan kewajipan syarat dan perlu menjalankan tugas dengan adil supaya keadaan sekalian lebih harmoni dan lebih teratur dalam pengurusan pentadbiran ataupun pengurusan seharian. Jadi, apa pula ciri-ciri seorang pemimpin? Yang pertama, mereka perlu mempunyai akhlak yang baik. Mereka perlu mempunyai akhlak yang baik kerana mereka merupakan contoh atau suri teladan bagi semua orang yang lain. Yang kedua, berperi kemanusiaan. Pemimpin perlu mempunyai sifat berperi kemanusiaan, empati dan simpati supaya sekeliling menjadi lebih teratur dan harmoni. Yang ketiga, adil dan seksama. Seseorang individu yang bergelar pemimpin ni mempunyai tanggungjawab yang sangat besar. Jadi mereka perlu adil dan seksama demi pengurusan yang lebih teratur. Yang keempat, kematangan emosi. Ini perlu ada pada pemimpin kerana mereka akan menyelesaikan masalah. Jadi mereka perlu lebih teratur, profesional dan rasional dalam menangani sesuatu masalah. Yang kelima, jujur dan amanah. Seseorang pemimpin mempunyai kepercayaan daripada semua orang. Jadi mereka perlu lebih jujur dan amanah dalam melakukan tugas yang mereka dapat. Akhir sekali, menghormati orang lain. Seseorang individu yang bergelar pemimpin ni perlu belajar untuk menghormati orang lain terlebih dahulu sebelum mereka hendak orang lain menghormati mereka. Sifat merupakan asas seorang pemimpin. Apa itu sifat? Sifat bermaksud senang menyesuaikan diri dengan keadaan sekeliling, berwaspada dengan persekitaran sosial, bercita-cita tinggi dan berorientasikan pencapaian. Akhir sekali, bersifat dominan atau berkuasa. Dalam erti yang lain, berkeinginan untuk mempengaruhi orang lain. Seterusnya, saya akan pass presentation kepada rakan saya, Bella. Seterusnya, saya akan sambung untuk sifat-sifat pemimpin. Seorang pemimpin perlu ada sifat asas seperti pintar dan pandai dalam mengatasi masalah agar dapat menyelesaikan masalah dengan mudah. Selain itu, seorang pemimpin juga mestilah berdiplomasi dan bijaksana dalam menyelesaikan masalah di dalam suatu kumpulan. Kebolehan berkomunikasi juga sangat penting bagi seorang pemimpin dan akhir sekali adalah mempunyai ilmu pengetahuan tentang tugas dengan luas dan cekap. Seorang pemimpin juga mempunyai peranan yang penting seperti mengubah misi dan visi organisasi yang dipimpinnya serta mencipta strategi-strategi bagi mencapainya. Seterusnya, menentukan arah dan matlamat, mencipta wawasan dan mengeling manusia dengan urusan itu. Di samping itu, berkomunikasi dengan individu yang penting, menurunkan kuasa menjadi sumber ilham, memberi dorongan dan memupuk semangat individu yang dipimpin. Akhir sekali adalah kesimpulan tentang konsep kepimpinan, iaitu kepimpinan suatu kemahiran hidup yang perlu untuk menjayakan sesuatu organisasi mengikut matlamat yang telah dirancangkan dengan mengambil kira faktor-faktor yang berdasar. Seterusnya, kecemerlangan sesebuah organisasi adalah terletak kepada keberkesanan kemahiran pemimpinan. Bagi sudut Islam pula, kepimpinan adalah suatu amanah Tuhan yang perlu dipertanggungjawabkan sepenuhnya dalam seluruh aktiviti kehidupan manusia. Kita sebagai umat Nabi Muhammad yang diberi amanah tanggungjawab oleh Allah sebagai khalifah untuk memakmurkan alam daripada kemungkaran dan kefasikan dengan tugas kepimpinan yang tertentu mengikut tahap dan peringkat yang berbeza-beza, iaitu sebagai individu, ahli keluarga, pemimpin masyarakat, bangsa dan negara adalah bertanggungjawab bagi meneruskan risalah dan perjuangan baginda Rasulullah. Itu sahaja daripada saya dan sini. Seterusnya kita akan lihat contoh situasi yang melibatkan tentang kepimpinan. Orang janji kata ni. Oh no! I'm lost! Where's the line? It just went away. What do I do? Help! I'll be stuck here forever. Do not panic! Do not panic! We are trained professionals. Now stay calm. We are going around the leaf. Around the leaf? I don't think we can do that. Oh, nonsense. This is nothing compared to the twig of 93. That's it. That's it. Good. You're doing great. There you go. There you go. Watch my eyes. Don't look away. And here's the line again. Thank you. Thank you, Mr. Soil. Good job, everybody. So itu saja daripada kami berdua. Sorry atas masalah teknikal or yang macam tersama dengan grup lain. So macam terima kasih. Nampaklah level suka kata yang sama tu adalah. Thank you for Shirin dan Salsabila. Okay, Shirin Salsabila, sebutkan nama pemimpin yang boleh jadikan mentor dalam hidup awak. Shirin dulu. Mentor maksud benda? Pemimpin yang you inspire lah.
Siapa? Raisa, siapa? Siapa Tak ada lah. Macam Tak tak ada. ada benda. Kira tak ada pemimpin yang jadi ni. Salsabila. Mahathir rasanya. Okay, Tun Mahathir. Okay, good. Syiri tak ada. Kalau tak ada pun, kita ada ayah kan? Ada ayah? Okay. Maksudnya bukan pemimpin yang betul-betul pemimpin lah. Bunda tak cakap Perdana Menteri pun. Okay. Arwah mak saya. Alright. Al-Fatihah untuk arwah mak awak. Jadi dia macam inspire kan. Ada benda yang macam positive side, positive vibe yang kita boleh belajar. So presentation bagus, introduction video, tapi benda kurang berminat lah kalau kita tukar kepada suara kartun tu Bunda faham you guna, sebab suara daripada komputer sound tu dia jadikan terus jadi informal. Dan terus jadi macam TikTok punya movie, something like that. Baik-baik kita dah intro tu macam formal, dah cantik dah flow dia. Tiba-tiba dengan suara macam tu dia jadi down you punya presentation. So another group, kalau guna suara jangan guna suara macam tu. Bunda rasa bukan Bunda je, even masa Bunda buat kelab bahasa Cina pun pendek-pendek Dr. Red pun beritahu dia tak nak suara-suara macam tu. Okay, bukan Bunda je. So Bunda rasa Puaina pun kurang berminat dengan suara tu juga. Suara-suara tu dia jadikan kita not professional. Tapi dia bagus kalau you punya untuk medals ke aktiviti Instagram ke you is okay. Tapi during presentation must be suara voice yang formal. Kalau nak guna suara komputer, guna suara komputer yang formal. Ada yang suara yang formal. Alright. So last but not least, thank you so much sebab dah 45 Bunda tak buka lah questionnaire. Sebab kita nak end short, sebab you all nak beli tapau makanan. Thank you so much. Okay, kenapa Bunda tadi bawakan dengan Puan Aina bawakan kepada top Miss Aziz supaya bahan-bahan yang you all cari, make sure bahan-bahan yang sahih. Alright, so nampaklah daripada slide tu scrutinize. Maksudnya dirujuk bahan yang sahih. Kita tak nak bahan-bahan you pick tu benda-benda yang pelik-pelik. Apa you Google you dapat. And then Bunda nak terangkan nanti you all ada final year project. So bila final year project kadang-kadang ada subjek tu mungkin lecturer bagi nota apa semua. Tapi final year project is come from your idea. So macam mana kita nak cari kita punya mall kita punya bahan-bahan. Kita nak buat satu replika. Replika kita macam mana kita nak konsepkan berbagai. So, kita tak ada idea, tapi melalui pembacaan tu insyaAllah you akan ada idea untuk keluarkan inovasi baru untuk you punya FYP project. So again, thank you so much buat Bunda. Okay, Puan Nazrin pun join kita bersama walaupun beliau tak sihat hari ni. Thank you so much. Okay, again, Puan Aina ada cakap apa-apa? Terima kasih atas penyertaan dan komitmen pada petani bertahan sampai ke akhir. Dan saya ucapkan sampai 66 tak buka puasa semua. So again, Bunda call balik nama yang tak ada tadi. Ada dah datang balik ke? Tak ada Muhammad Asif bin Aminuddin, Nur Alia Azmi. Tak ada Bunda dah X. Alright, thank you so much. Assalamualaikum. Selamat buka. Selamat berterawih. Ni dah tolonglah terawih hari ni. Tolonglah pelajaran lagi, tolonglah terawih hari ni. Selamat buka. Alright, Assalamualaikum. Thank you, Madam. Assalamualaikum.